yang menjadi dustur atau menjadi satu syiar lah. Syiar sekarang ni macam-macam seruan. Kalau di Mesir ni macam-macam seruan lah dia. Sekarang ni Al-Syurtah fi khidmati sya'b, itu seruan pada golongan polis. Jadi satu syiar pada polis, kami bersedia berkhidmat kepada rakyat. Itu seruan dia. Tanya siapa apa yang tak apa yang tak apa, tapi dia akan berkhidmat kepada rakyat. Itu syiar dia. Kalau ulama-ulama hadis ni sama juga, dia ada satu yang jadi syiar kepada dia. Syiar kepada dia adalah ucapan salam ini. Dalam hadis saya sebut naddarallahu imra'an. Hadis ni hadis masyhur, kita dengar kali dalam kalau kitab-kitab hadis tu dia sebut itu. Dia letak teks tu atas tadi kita naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubbaha min fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Hadis ni khulasah dia sebut naddarallahu imra'an, Allah Ta'ala akan cahayakan, akan gemilangkan, akan cerahkan, akan sinarkan rupa-rupa ataupun muka-muka orang yang sami'a maqalati, dia mendengar ucapan aku. Lepas dengar ucapan Rasulullah, dia buat apa? Fawa'aha, dia jaga. Al-wa'yu tu jagalah, sama ada jaga dengan hafal, sama ada jaga dengan catat. Fawa'aha ni yang pertama, nama dia peringkat rekod. Al-rekod boleh peringkat al-hifzu, peringkat rekod. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, peringkat al-riwayah, dia tunaikan sebagaimana yang dia dengar. Al-ada kama sami', report sebagaimana yang berlaku, report sebagaimana yang didengar, tidak berlaku tokok tambah ataupun pengurangan. Fa'addaha kama sami'aha, ini peringkat kedua, nama dia al-riwayah. Terkandung juga dalam tu dia riwayah lah. Sebab apa? Sebab kita akan tengok farubba hamilil fiqhi, boleh jadi hamil, orang yang bawa reporter, hamilil fiqhi. Peringkat hamilil fiqhi ni kajian terhadap dia riwayah tadi. Kita nak tengok siapa yang bawa, siapa yang cerita, siapa yang lapor sekian. Ila man huwa afqahu min, pada orang yang lebih memahami kandungan laporan tadi. Di peringkat liman huwa afqahu min itu khulasah pada hadis riwayah ni akan datanglah ulama-ulama selepas pada hadis itu dah sampai pada kita. Bagaimana hadis tadi samalah juga dengan Al-Quran, bukannya senang-senang untuk kita keluarkan dia punya kandungan dia ataupun pengajaran-pengajaran dia. Begitulah juga hadis ni, dia perlu kepada ulama yang syarahkan, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni. Sebab itu ilmu syarah hadis ni, wallahu a'lam, ana sendiri tak pernah sakat ni lah, bukan tak pernah, mana tak ada pernah faham ni. Ana punya bacaan kajian ana baru 3-4 buku. Mana tak pernah jumpa lagi tu, faham-faham lah pada mana. Tak pernah jumpa lagi ulama yang menaskan betul-betul. Ilmu syarah hadis itu masuk bawah mana, riwayah ke dirayah. Saya sendiri tak pernah jumpa lagi. Tapi yang dekatnya ilmu syarah tu masuk pada riwayah lah. Selepas kita laporkan, kita terangkan apa faedah dia, apa pengajaran-pengajaran dia. Jadi ilmu syarah itu termasuk juga dalam bahagian ilmu hadis ni sendiri. Cuma dekat, yang lebih dekatnya masuk dalam kategori hadis riwayah. Sebab kita laporkan, kita ceritakan apa faedah-faedah yang terkandung dalam ilmu hadis itu tadi. Jadi anda nak sebut faedah yang utama sekali, faedah yang paling agung sekali pada ilmu hadis yang tafsir ni, yang penting sekali yang kita kena ambil perhatian sebagai orang Islam. Lepas pada ni, lepas pada nak sebut ni, kita akan nampaklah apa faedah paling besar sekali terhadap kemanusiaan dan manusia, juga pada orang Islam secara khususnya. Bila ilmu hadis dan juga ilmu tafsir ini kita kuasai. Dalam kitab Al-Madkhal ila Usul Tafsir Syekh Usamah Sayyid, Syekh Usamah di Karang, pengenalan ataupun pintu masuklah untuk belajar ilmu usul tafsir. Ilmu usul tafsir ni bezalah dengan ilmu tafsir. Ilmu fiqh, ulama fiqh keluarkan natijah dah, yang dah siap, hukum-hukum yang telah siap di istinbat. Itu nama dia ilmu fiqh. Kita baca buku fiqh tu, kita dah dapat yang dah siap dah. Nak boleh keluar, proses nak boleh keluar ni perlu kepada alat. Alat dia nama usul fiqh. Untuk keluarkan hukum tadi tu, alat untuk boleh kita mengeluarkan hukum fiqh tu nama dia usul fiqh. Macam itulah juga usul tafsir ni. Tafsir ni natijah yang dah siap dah, makna-makna yang telah siap dikeluarkan. Ilmu usul tafsir ni ilmu alat-alat untuk keluarkan makna-makna Quran ni. Dalam kitab ni Tuan Garang sebut muka surat, siapa-siapa boleh catat dalam muka surat, muka surat 87. Buku kecil ni boleh jumpa lah kat mana-mana. Untuk yang kuliah agama,
Pada hal-hal patut belilah aku ni. Beli. Murah saja ni. CD apa? Beli CD pula. Beli topnya mahal lagi. Tuan Mama sebut kata dia sebut apa maqasidul al-Quraniyah ataupun apa matlamat utama Quran diturunkan. Matlamat paling besar Quran diturunkan. Perkara asasi yang diturunkan kandungan Quran ni yang pertama diterang tentang al-uluhiyyah. Ketuhanan ni. Urus satu yang pertama al-uluhiyyah. Kemudiannya terang tentang masalah kerasulan, al-wahyu. Maknanya ada maklumat, ada perkara yang Allah Ta'ala utuskan, risalah ataupun mesej yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada manusia sebagai al-wahyu. Kemudian ada yang ketiga an-nubuwah. Ada orang ataupun insan yang nama dia sebagai an-nabi wal rasul yang disebut dalam Quran. Jadi perkara pertama disebut dalam Quran tentang al-uluhiyyah. Yang kedua yang tersebut tentang masalah wahyu, adanya mesej-mesej yang Allah akan turunkan kepada manusia. Kemudian ada orang tengah yang nama dia sebagai an-nabi. Yang keempat al-hidayah. Ada panduan-panduan hidup. Hidayah ni panduan lah. Yang kelima al-i'jaz. Ada bukti-bukti. Al-mu'jizat tu terjemah bahasa mudah kita ni bukti-bukti kebenaran lah. Ada terkandung dalam Quran ni al-mu'jizat. Bukti-bukti tentang kebenaran Rasul, bukti tentang kebenaran Al-Quran, bukti tentang kebenaran Islam ini. Yang keenam at-tasyri' wat-tasyri'. Adanya syariat-syariat, hukum hakam yang diturunkan terkandung dalam Quran ni. Yang seterusnya ada al-qiyam. Al-qiyam tu alif lam qaf ya mim. Al-qiyam ni value, nilai-nilai mulia ni yang disebut dalam Quran untuk manusia gunakan, untuk laksanakan dalam kehidupan. Ada yang an-nuzum. An-nuzum ni macam kita sebut dustur lah, susunan cara nak menyusun ataupun kita sebut bahasa mudah ni perkara yang jadi disiplin lah, prinsip-prinsip asas, prinsip-prinsip asasi dalam jadi panduan pada manusia. Ada dalam tu al-adab. Ada adab-adab yang diajar dalam Quran. Adanya kemudian usulul ijtima' al-insani. Ada garis panduan utama dalam nak berbentuk susunan masyarakat. Ini benda paling besar sekali diturunkan dalam Quran. Kalau benda ni betul, mesti paling tak nak capai. Macam mana nak susun manusia? Nak susun dalam bentuk keluarga macam mana? Nak susun dalam bentuk negara macam mana? Nak susun dalam bentuk kelompok masyarakat yang kecil macam mana? Yang ni otak mesti payah nak capai. Fikirlah macam mana pun tak akan dapat sampai pada yang sempurna. Yang boleh sampai pada yang sempurna hanya melalui Rasulullah SAW. Cara nak susun manusia ni, ini antara ajaran yang paling utama yang diturunkan dalam Al-Wahyu ni, dalam Quran dan Sunnah. Usul ijtima' al-insani. Kemudian wa bina'un nafsi wa tazkiyah. Cara untuk didik jiwa. Yang ni disebut dalam satu benda disebut dalam Quran. Allah Ta'ala bagi panduan cara untuk didik jiwa dan didik nafsu ni. Bina'un nafsil basyariyah wa tazkiyatiha wa imaratul ard. Ada juga panduan cara bagaimana kita nak imarahkan bumi ni. Bagaimana cara yang betul dan tepat untuk bangunkan bumi. Bukan yang duduk saja dalam masjid. Al-Quran buat turun panduan untuk imarah ard juga, untuk bangunkan bumi. Kena ada buat pusat kesihatan, kena ada buat pusat kebajikan masyarakat, kena ada pentadbiran negara sekian-sekian. Wa imaratul ard wa huquqil aqwan. Ada juga diterangkan dalam Quran hak-hak segala makhluk ini. Binatang ada hak dia kita kena tunaikan, pokok ada hak dia kita kena tunaikan, udara ada hak dia dalam, semua disebut dalam Quran. Wa alaqatil ummah, dan juga disebutkan hubungan antara umat-umat di dunia ni. Garis panduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam macam mana? Garis panduan antara negara dengan negara lain macam mana? Alaqatul ummah. Bukannya garis panduan ni Islam letak al-aslu fil insaniyah al-ukhuwah. Asal pada manusia ni kita anggap semua saudara belaka. Sampai tahap Imam Nawawi sebut kalau dengan orang bukan Islam pun kita kena doakan dia. Salah satu tanda buat kebaikan kepada orang bukan, sentiasa doakan dia supaya dia dapat hidayah sebagaimana kita dapat hidayah. Bukannya asal dengan orang bukan Islam ni kita bermusuhan dan bertembung. Ni kena faham, benda-benda ni disebut dalam Quran, huququl aqwan. Ada hak-hak binatang, ada hak pokok sekian-sekian kena tunaikan. Wa alaqatul ummah ila ghairi dhalika minal maqasidil qur'aniyyatil al-raqiyah. Dan juga ada yang lagi lah. Yang nak sebut semua-semua ni
Yang nak sebut apa kaitannya dengan faedah daripada adanya ilmu tafsir dan faedah adanya ilmu hadis ni tadi. Bila tersebut tafsir itu maksudnya fahmu ma'ani kalamillah, yakni fahmu ma'ani Quran. Dan juga hadis begitulah juga. Bila sampai hadis bila kita semua sekali, hadis pun terkandung benda-benda ni lah. Bila disyarahkan kita akan dapat faham segala pengajaran-pengajaran yang tadi. Faedah yang utamanya kita akan dapat faham ke segala benda-benda tadi. Kita dapat faham bagaimana cara nak susun masyarakat. Kita dapat faham bagaimana cara nak didik jiwa. Kita dapat faham hukum hakam. Kita dapat faham bagaimana cara untuk mengenali Allah Ta'ala. Kita dapat faham bagaimana untuk tahu adab kita terhadap Rasulullah SAW. Dan juga cara membentuk pemikiran dan juga bentuk masyarakat. Itu faedah paling besar dan paling tinggi sekali daripada pengajian tafsir dan juga pengajian hadis. Itu bukan setakat panduan faedah tu kepada kita, kepada waslah. Bahkan faedah tu akan, dia punya kesan tu akan terbuka dan juga tersebar luas kepada seluruh alam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup setakat ni untuk pengenalan terhadap ilmu tafsir dan pengenalan terhadap ilmu hadis. Tak habis lagi ni. So ada sebut orang alam sebab ni ada kaitan lah antara dua ni. Al-Quran dan Sunnah ni ada kaitan. Jadi nak harap setakat penjelasan yang ringkas ni kita dapatlah gambaran secara umum. Sebenarnya ilmu hadis ni pecah banyak lagi. Ilmu hadis dia sebenarnya pecah pula pada tasrih, pecah pula pada sekian-sekian. Banyaklah. Cuma sekadar kefahaman umum kita cukup setakat ni dulu untuk kita tahu. Begitu juga ilmu tafsir. Ada lagi kaitan terhadap, ada lagi ilmu nama dia ilmu ulumul Quran. Lagi luas lagi. Ada ilmu qiraat, ada ilmu tajwid, semua tadi. Cuma kita fokus kepada yang akan libatkan ni, libat semua manusia. Fahmu ma'ani kalamillah, fahmu ma'ani kalami Rasulullah. Ini perlu kepada semua orang. Cuma kadar nak faham tu, ada semua orang ni kena faham lebih, ada semua orang ni cukup sekadar kefahaman umum. Kalau sibuk dengan urusan-urusan lain sekian lah. Jadi cukup setakat ni dulu untuk pengenalan terhadap ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Dan yang terakhir, mabadi' ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagai mukadimah yang saya sebutlah. Ana duduk di sini sebagai orang yang menerangkan. Ana punya fungsi kat sini samalah macam Zainal Abidin Rauf. Tahu? Tengok bola tahu Zainal Abidin Rauf. Dia punya komen bola sepak tu, bila kalau dia komen, dia jadi komentator, macam dia adalah pemain terbaik dunia. Macam sebab dia tahulah cara bawa bola macam mana, cara passing yang elok macam mana, kalau angkat corner ke mana, kalau nak bagi gol, dia tahu. Cuma dia boleh buat, dia boleh buat lah. Mabah Zainal Abidin kata dia tak boleh buat. Oh, dia sepak tengok kan, mana tahu kasut keluar. Nak bagi tahu, anak macam ni lah. Dia ada dua. Yang pertama dia kata al-kalamu anil ilmi, bercerita tentang ilmu. Itu yang pertama. Yang keduanya ada al-kalamu fil ilmi, bercakap dalam ilmu itu sendiri. Anda boleh bercerita tentang ilmu hadis, boleh bercerita tentang ilmu tafsir, tapi untuk jadi orang yang mendalami ilmu tafsir itu sendiri, bercakap tentang satu persatu yang kandungan ilmu tu, itu belum lagi kemampuan. Sama lah juga anda kat sini ni. Anda tak sama lah dengan Zainal Abidin Rauf, sebab Zainal Abidin Rauf tu anti sangat dah. Apa? Orang Selangor dia suka Selangor. Kalau geng-geng bola Kedah tahulah. Kalau dia jadi, ni nak rehat sikit lah. Mengumpat. Kalau dia jadi komentator Selangor lawan Kedah, pemain Kedah ni shoot ni cukup lawa lah. Keeper save, dia tak puji shoot dia. Oh, tangkapan yang terbaik oleh keeper. Dia punya bias dia tu. Sepatutnya disebut sepakan yang cukup kencang oleh pemain bola sepak Kedah. Tak dipuji keeper tu. Nampaklah kat mana dia tu. Tak apa, yang penting pasukan Kelantan dah jadi Johan lah kali ni. Tak apa, selesai buat bola. Cerita ilmu bola, cerita lain pula. Jadi sama anda nak sebut, anda mampu terangkan secara umum untuk kita boleh kenal dan faham. Tapi untuk ahli ilmu tu sendiri, ataupun orang yang betul-betul duduk dalam tu, bezalah dengan orang yang menerangkan tentang ilmu tu. Tapi kita sama-sama doa lah, supaya masing-masing sesuatu Allah buka dan bagi kemampuan untuk mendalami lagi lah, supaya jadi ahli dan juga pakar dalam bidang-bidang yang masing-masing.
Ilmu tasawuf ni, sebab apa dia sebut masalah bola sepak tadi? Ilmu tasawuf ni kita kena faham tuan-tuan sahabat-sahabat. Ilmu ni ialah ilmu yang berbentuk amali. Fokus dia ataupun matlamat asasi dia amali, praktikal. Tapi dia ada juga sudut teori dia. Peringkat awal dia akan ada teori. So, teori dia kefahaman lah, yang berbentuk kefahaman. Tapi matlamat utama dia adalah al-amali. Dan dia ni disebut sebagai ilmu at-tadrib, ilmu yang berbentuk latihan. Dia mesti buat untuk latih dan latih dan latih supaya sampai pada tahap dia bersifat dengan sifat-sifat yang diajar dalam ilmu pembinaan diri ni. Sebab tu ada terjemah tasawuf ni sebagai ilmu pembinaan jiwa, ilmu tazkiyatul anfus, penyucian nafsu dan penyucian hati. Jadi ilmu-ilmu ni dia ada di sudut buku dia, teori dia ada di sudut nazari dia, buku ni. Dan ada di sudut praktikal dia mesti buat dan mesti laksanakan. Ini kefahaman asasi terhadap ilmu tasawuf. Anda boleh terang di sudut teori, terang di sudut ni. Cuma di sudut praktikal pakar dia, tetaplah kita kena duduk di bawah, duduk didikan guru-guru lah. Guru-guru, orang soleh, sahabat dan kawan-kawan yang baik. Sebab ilmu tasawuf ni dia berkaitan cukup kuat dengan masalah as-suhbah, bersahabat. Bersahabat yang juga guru, yang juga duduk tengok contoh-contoh. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni dapat akhlak-akhlak yang mulia sebab apa? Sebab 23 tahun dilatih dengan akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW. Setiap hari dia tengok, setiap hari dia cuba buat. Hari ni dia salah, Rasulullah betul, esok dia baiki balik. Jadi 23 tahun di bawah latihan jurulatih yang nama dia Rasulullah SAW. Akhlak-akhlak ni dia macam kemahiran. Tasawuf ni ataupun jiwa ni, ataupun pembinaan nafsu, ataupun pembinaan jiwa, ataupun pembinaan hati ni, dia macam kemahiran. Dia lagi kuat latihan dia, lagi tinggi latihan dia, lagi kukuh dia punya kemampuan ataupun kemahiran tu dekat dalam diri dia. Nak boleh jadi seorang pakar bola sepak, latihan dia mesti berterusan. Setiap hari latih sepak bola, sepak. Supaya lah kali jadi memang dah jadi sekali sepak pun akan gol juga. Beza dengan orang yang jarang sepak bola ni. Sepak sekali tak masuk, sepak dua kali dah, sepak tu patah kaki. Tak kerti mana. Nak kata benda ni melibatkan latihan dan juga tadrib. Benda yang mesti dilatih. Benda ni benda yang al-hayat, benda yang hidup, bukan benda dalam buku sahaja. Sebab tu nak sebut orang tadi, anda takkan boleh terang. Sebab anda sendiri pun tak mampu lagi nak buat benda-benda ni. Cuma sekurang-kurangnya kita kena faham al-asas wal al-ilmu. Apa-apa benda pun kena ada maklumat dulu. Mungkin lepas setahun baru boleh buat, mungkin lepas 2 tahun, mungkin sampai dekat hati baru boleh buat. Mungkin ada setengah orang tak ada rezeki, dah meninggal pun tak sempat buat lagi semua sekali. Tak apalah, yang penting sekurang-kurangnya kena ada syarat yang pertama, kena ada maklumat dulu. Kena ada ilmu dulu, kena ada kefahaman dulu. Macam buat kuih lah. Anda suka bagi contoh buat kuih. Kalau ilmu buat kuih, boleh kuih apa-apa pun, kuih tu nama dia donat. Letak bahan-bahan tu, ingredients, al-mukawwinat, bahasa Arab dia. Bahan-bahan tu petah tu tak ada. Kalau tu terbakar petah tu, orang yang hafal pula baru mati tadi. Maka tak akan wujud dah. Tak akan ada dah nama kuih donat dalam dunia ni. Sebab letak rekod panduan nak buat tu pun dah hilang. Orang yang tahu pun dah hilang. Sama lah juga dengan segala ilmu ni. Ilmu tentang adab, contoh kita belajar ilmu tentang adab makan, ataupun adab masuk ke rumah kawan. Maklumat tentang adab ni tak ada dalam otak kita. Boleh dah kita buat, tak akan berlaku lah. Tapi mungkin maklumat tu dah sampai ke otak kita, cuma belum berlaku, kita buat lagi. Tak apa, yang penting step dia yang pertama mesti ada maklumat tu. Maknanya bila kita dah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dapat ilmu ni, kira itu pertanda kita dah lepas step yang pertama. Allah Ta'ala dah bagi pemberian yang besar. Pemberian pertama tu kita dah dapat dah. Cuma kita harap kita akan dapat pemberian yang kedua lah. Jadi nak boleh amal dan tatbik benda ni sendiri. Baik, kita baca. Apa makna ilmu tasawuf ni? Anda umai 2-3 takrif lah. Yang faham betul-betul, sebab kadang-kadang ramai sangat hari ni orang salah faham terhadap tasawuf. Yang faham sikit-sikit, yang faham, yang musuh faham macam ni, yang suka sangat pun faham macam ni. Jadi kita nak cuba sedaya untuk dapat kefahaman yang sebetulnya lah, ya. At-ta'rif at-tasawuf ialah ilmu, satu ilmu tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus. Ilmu yang kita boleh tahu dengan ilmu tersebut cara-cara ahwal, kaifiah lah, situasi ataupun cara, ya. Kaifiyat ahwalu tazkiyatin nufus, bagaimana cara untuk menyucikan jiwa.
Ilmu tasawuf tu akan bagi kepada kita panduan cara bagaimana untuk cuci jiwa ni. Jadi tazkiyatun nufus, cuci jiwa, bina akhlak dan sebut sekali ni supaya tak lupa, dia macam dengan kemahiran. Dia akan bagi kemahiran. Ana suka bagi contoh, satu lagi contoh monyet. Kita ambil contoh ni dulu. Monyet ni mula-mula kita tangkap dia, kita halau rumah dia, tinggal-tinggal dia seorang-seorang. So kita mula tangkap tu, dia kecil tak boleh buat apa ni. Dia buat balik, ikat kat rumah. Ni bukan contoh pengalaman lah. Ikat kat rumah, bagi makan, bagi minum susu semua sekali, beli apa semua. Bila dia besar sikit, kita start nak ajak dia panjat pokok. Dan juga suruh dia reti pilih buah nyok. Buah nyok tu ada 30-40 biji kat atas tu. Ada hak masuk, ada tak masuk ni. Nak boleh bagi kemahiran untuk pilih buah tu. Dan juga cara nak pusing buah bagi jatuh tu, kita kena hantar pergi sekolah. Tak semua orang boleh ajar buruk tadi. Tak semua orang mampu ajar buruk tadi. Hanya orang cikgu-cikgu buruk saja boleh ajar. Sungguh, kalau di kampung, dia akan ada seorang orang tua ni yang memang dah ma'ruf sebagai orang yang boleh latih buruk untuk pilih buah. Kita akan hantar buruk kita hidup dengan dia. Dia akan ajak lah. Cara dia ajak tak tahu macam mana. Dia nak bagi tahu tu, lepas tu kata cara mendidik ni, yang tahu cara didik jiwa dan cara didik nafsu ni Rasulullah SAW saja. Ahli-ahli fikir juga siapa-siapa pun nak buat kajian, buatlah. Tapi yang tahu cara yang sempurna, yang tahu cara yang boleh sampai ni adalah Rasulullah SAW. Cara nak bina manusia ni. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum majma'in ni warisi cara tadi. Sebab dia dilatih oleh jurulatih yang hebat. Maka dia pun boleh jadi jurulatih. Jadi cuma kemahiran latihan tadi ada yang sampai pada kita, ada semua-semua tak sampai. Bukan tak sampai, ada setengah orang yang waris semua sekali. Ada semua orang ada kemahiran tu sikit, ada semua sekian-sekian. Cuma secara umum umat jaga hormat. Umat salam ni masih dalam kebaikan lah. So masih lagi ada ulama-ulama yang meneruskan kerja mendidik dan membina manusia ni. Macam buruk tadi dah patah balik kat buruk ni. Lepas dia pergi sekolah tu, sekali dia panjat tak kena. Panjat jatuh. Tak jatuh lah buruk ni, memang buruk ni macam banyak buruk. Dia pilih ada sekali tak kena. Tu buruk ni akan bagi cara kepada dia untuk dia tahu yang ni tak kena. Cara sebut yang ni tahu lah, salah pegang ni, pegang yang ni. Kalau dia ambil buah yang putih, bagi hadiah kepada dia sekian-sekian. Jadi cara proses pendidikan tu dah tadi melahirkan seorang buruk melahirkan seekor buruk yang mampu untuk memilih buah yang baik untuk dipetik buah yang baik. Sama lah juga macam minat jiwa. Jadi kata mula tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus, cara bagaimana untuk mendidik jiwa ni, wa tasfiyatil akhlaq, untuk menyucikan dan juga membersihkan akhlak lah. Ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang tak elok, akhlak yang mulia. Jadi kita nak tahu cara bagaimana nak bina akhlak mulia ni tadi. Kemudian wa ta'miruz zahiri. Ta'mir ni merupakan imarah. Imarah kita nak isi lah, kita nak bina, kita nak isi sifat zahir kita ni. Dan juga ta'miruz zahiri wal batin. Kita ada sifat zahir, sifat luar ni lah. Dan sifat batin. Sifat batin ni sifat tanda itu kenapa hafif dengan salah faham. Al-batin ni al-qalbu, hati lah. Kita ada amalan zahir kita, amalan kita tumbuh orang, kita tampak orang, kita salam orang, itu amalan zahir. Ada yang dalam hati ni duduk senyap, tak buat apa pun. Fizikal tak buat, tapi dalam hati ni duduk maki orang. Allah Ta'ala. Seki. Jadi yang ni nama dia al-batin. Jadi kita nak isi dua-dua sekali. Ta'mir ni kita nak isi dengan kebaikan lah. Kita nak isi kebaikan dari sudut luaran. Bila dia bercakap dengan orang, cakap-cakap tu dengan baik. Bila dia bermuamalah dengan orang, ada bermuamalah dengan berakhlak dan bersopan, itu ta'mir al-zahir. Kita nak isi yang luaran dia. Yang kedua, kita nak ta'mirul batin. Kita nak isi hati ni untuk buang jauh-jauh sifat-sifat dengki, sifat takwa hati ke orang, sifat suuzon dan sekian-sekian. Itu fokus ilmu tasawuf. Ini tarikh ilmu yang mengajar kita perkara ni. Wa ta'miruz zahiri wal batini linaili sa'adatil abadiyah, supaya kita boleh dapat kebahagiaan yang kekal sampai ke akhir hayat. Ini satu tarikh. Tarikh ini disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Ulama besar lah, ulama besar dalam sejarah As-Sahara. Tarikh yang kedua, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tarikh yang beza-beza ni dia nak, bila kita himpunkan kita akan dapat gambaran yang jelas lah, benda yang sama. Cuma dia tarikh beza-beza ni kita bagi nampak dengan lebih jelas lagi daripada sebenar. Tarikh yang kedua dia kata at-tasawuf tadribun nafsi. Kita latih dengan juga kita paksa diri kita ni ala al-ubudiyyah,
untuk tunaikan ketaatan Allah Ta'ala. Ini penting sekali ni. Yang ni, takrif ni, Imam Al-Hashimi ni menafikan segala bentuk golongan-golongan yang mendakwa tasawuf tapi melanggar syariat. Ini penting ni. Penting. Sebab kalau tak faham ni, ramai yang pening. Ilmu tasawuf ni adalah tadribun nafsi, latih jiwa, latih diri untuk alal ubudiyah, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Latihan-latihan yang kita buat tu ialah untuk bawa dan untuk bentuk diri yang taat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ikut dakwah tasawuf, bila ikut tiba-tiba lagi langgar syariat, lagi mukhalafah dengan syarak, sedaklah, itu bukanlah tasawuf. Itu semua tu syaitan belakang. Jelas tu, syaitan. Sepatutnya bila ikut ilmu tasawuf, bila ikut ilmu tazkiyatun nafs ni, datang saja perintah Allah Ta'ala kita akan ikut. Tak kira lah dalam segenap lapangan. Datang dalam bentuk keluarga kita akan patuh. Dalam bentuk masyarakat kita akan patuh. Datang dalam bentuk kenegaraan kita akan patuh. Tapi bila awak dakwah tasawuf, perintah Allah Ta'ala, part ni ikut, part sekian-sekian tak ikut. Ini masalah. Maksudnya didikan tadi tu tak sempurna lagi. Didikan tadi tu tak kena lagi. Belum tasawuf yang betul-betul lagi. As-sufi al-haqiqi, orang sufi yang betul-betul ni, orang yang waqifun baina yadillah, berdiri depan Allah Ta'ala tu dalam penuh ketaatan. Itu matalah kemuncak sufi. Kemuncak sufi siapa? Rasulullah kalam. Rasulullah kalam tu orang sebut apa? Asra bi abdihi. Abdu. Pangkat paling tinggi manusia ni adalah al-abdu. Kita nak sampai dalam markat apa? Darjat paling tinggi sekali dalam pembinaan manusia. Darjat al-ubudiyah. Boleh faham? Wa radduha raddu an-nafsu, raddu nafsi. Menti lah. Boleh menti dah ni. Boleh balik dah alim dah ni. Sikit ni. Wa radduha li ahkami rububiyah. Balikan nafsu tadi, jiwa tadi tu pada segala hukum hakam yang datang dari Allah Ta'ala. Itu matlamat didik jiwa ni. Kalau sebut secara khusus didik jiwa itu. Tapi kalau sebut matlamat pendidikan dalam Islam secara umum dia, matlamat pendidikan manusia ni nak bawa ke situ lah. Apa saja bentuk pendidikan, kita nak bentuk individu yang taat kepada Allah Ta'ala. Kita nak didik masyarakat yang taat kepada Allah Ta'ala. Kita nak didik ahli negara yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu matlamat pendidikan dalam Islam ni. Tak ada matlamat lain. Matlamat ni nak bina orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini matlamat pendidikan dalam Islam. Ini takrif yang kedua. Takrif yang ketiga, Al-Imam Ibn Ajibah Al-Hasani. Ma'ruf dah ni Imam Ibn Ajibah ni, orang yang ngaji kitab tasawuf ni. Syarih Al-Hikam, mensyarah kepada kitab Al-Hikam. Dia kata at-tasawuf huwa ilmun, satu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatis suluk. Untuk kita mengetahui cara bagaimana untuk as-suluk. As-suluk ni mana berjalan lah. Kita ni asalnya daripada nafsu yang suka buat maksiat. Jiwa kita ni asal-asal suka buat maksiat. Bukan asal lah, asalnya fitrah. Tapi disebabkan ada pengaruh sekeliling kita ni, ada setengah-setengah tu suka buat maksiat. Jadi kita ada matlamat. Matlamat kita nak sampai pada darjat yang al-ibad ataupun al-ubudiyah. Nafsu yang lihat ni tadi, nak sampai dalam matlamat ini, ulama-ulama sebut as-suluk, berjalan. Biasalah, biasa. Bukannya berjalan ni. Jalan tu larian, model larian satu Malaysia. Larian. Jadi maksud berjalan ni adalah jalan biasa lah. Kita nak meningkat daripada satu tahap pada tahap yang lebih tinggi. Pada tahap yang lebih tinggi, yang paling tinggi sekali adalah tahap al-ubudiyah, tahap ketaatan kepada Allah Ta'ala. Disebut kaifiyatu as-suluku ila hadrati malikil ma'bud, untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Nak menuju Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tu ar-Rabb, kita apa? Al-Abd. Itu maksud menuju Allah Ta'ala, untuk sampai pada darjat dan maqam yang nama dia al-ubudiyah. Kemudian wa tasfiyatu al-bawatin, samalah sucikan hati ini minar radha'il, ilmu yang akan ajarkan tentang cara bagaimana untuk menyucikan hati daripada perkara yang keji, hasad, dengki, takabur, sekian-sekian tu. Wa tahdiyatuha, untuk kita hiaskan hati tadi bi anwa'il fadail, dengan kebaikan-kebaikan. Al-fadail, fadilah ni benda-benda yang baiklah, isi dengan rasa syukur, isi dengan rasa redha, isi dengan sifat nama dia sifat ar-redha bi aqdarillah, isi dengan sifat syukru, isi dengan sifat sabru, sifat semua tu yang melibatkan hati ni. Ini matlamat ilmu tasawuf. Ini yang penting, ucapanlah ni tolong gali. Wa awwaluhu ilmun, awalnya starting dia dengan dapat maklumat.
belajar tentang apa itu sifat buruk, apa itu sifat mulia. Kita tahu dulu apa sifat mulia, apa sifat buruk. Barulah kita boleh buat usaha untuk menuju ke arah sifat baik tadi, dan boleh buat usaha untuk buang sifat buruk tadi. Awwaluhu ilmun wa wasatuhu al-amal. Wasat dia, pertengahan dia ialah amal, mesti praktis. Ada latihan ni. Ada usaha yang kena buat lah. Wa akhiruhu, bukan wa akhiratun, wa akhiruhu mauhibatun. Wa akhiruhu mauhibah. Mauhibah itu Allah Ta'ala bagi lah. Maklah hadiah kan pada kita. Kita nak sampai pada darjat yang namanya darjat orang yang taat. Kita latih hari ni gagal, taubat. Esok latih lagi, gagal lagi. Last sekali bila kita paksa dan hari Allah Ta'ala bagi hadiah kita. Hadiah dia Allah Ta'ala bagi kita sampai dalam matlamat kita tu lah. Itu maksud al-mauhibah. Pemberian Allah Ta'ala bantu kita untuk sampai pada matlamat yang kita nak sampai tadi. Asalnya kita ni jenis pantang, ada masalah sikit cepat melenting. Kita latih hari ni, latih. Last sekali Allah Ta'ala bagilah dengan berkat kesungguhan kita, keikhlasan kita, Allah Ta'ala bagi hilang sifat yang suka melenting tu. Lepas latihan. Ini perjalanan dari ilmu tasawuf dan ilmu tazkiyah nafs ni. Boleh nampak orang, boleh nampaklah cara lebih kurang ni. Dua-dua takrif ni, satu daripada Imam Abu Hasan Syazili, satu daripada Imam Al-Ibah. Bahkan ketiga-tiga sekali lah ana ambil daripada kitab Aqaid An-Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa. Surat 18, Ramah Darul Ifan, Suria, tahun cetakan tahun 2001. Boleh belilah apa-apa yang nak beli. Ada terjemahan. Ada terjemahan yang diterjemahkan oleh ustaz-ustaz. Boleh tengok di belakang bacaan. Ini ada silap ada lagi. Al-Mawdu'. Mawdu' kosong masa itu. Mawdu' ni makruf lah. Bahan kajian dia adalah sifat hati manusia, kemudian sifat akhlak manusia lah. Kita kaji tentang hati manusia dan juga kita kaji tentang akhlak manusia. Kita kaji dari sudut apa? Kita kaji dari sudut nak tentukan mana yang baik, mana yang buruk. Itu satu. Kemudian cara bagaimana untuk buang yang buruk dan cara bagaimana untuk isi dengan yang baik. Itu kajian kita. Kita kaji hati, kita tengok akhlak manusia tu, kita tengok dari sudut mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang pertama, untuk kenal. Yang kedua, kita nak tahu cara bagaimana untuk buang yang buruk dan juga untuk isi dengan yang baik. Sebagai contohlah ada sebut yang kitab Imam Ghazali yang masyhur, Ihya Ulumuddin. Begitu buka dalam kitab bahagian belakang, bahagian panduan tazkiyatul anfus ni, kita akan dapat Imam Ghazali ni memang sungguh-sungguh hujatul Islam. Memang benar-benar filosof. Memang benar-benar orang alim sungguh. Orang antara umat Nabi SAW yang alim cara bagaimana untuk mendidik jiwa ni. Bukan semua orang tahu benda ni. Orang yang jadi pakar Nabi ni Imam Ghazali. Sebagai contohlah, dalam bab hasad dengki. Yang pertama dia akan terang tentang takrif hasad. Apa makna hasad dengki ni? Dia start bab orang itu dengan hasad dengki. Takrif dia sekian-sekian. Hasad dengki ni sekian-sekian, ni level dia sekian-sekian. Lepas habis yang tu, dia bagi ubat, dia bagi tahu cara bagaimana nak buang hasad dengki, ubat secara umum. Ubat secara umum ni kita boleh sebut macam Panadol lah. Dia sebut ubat secara umum macam ni. Ubat secara umum tu pendek dia sebut. Dia akan sebut cara bagaimana. Kemudian lepas ubat secara umum disebut ubat secara detail. Bagaimana nak latihan-latihan ataupun cara bagaimana nak buang tu secara detail, satu persatu nak buang sifat hasad dengki. Itu cara contoh susunan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini panduan yang dibawa oleh ilmu tasawuf. Boleh nampak kan? Itu start dengan Imam Ghazali start dengan sifat-sifat yang buruk, bagaimana cara nak buang. Kemudian di ujung dia ditutup dengan kitab sifat-sifat yang baik, bagaimana untuk kita isi. Itu sama lah. Dia terangkan takrif sifat-sifat yang baik itu. Kemudian dia terang cara-cara bagaimana nak bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Di al-fa'idatu was-samarah, faedah dia sebelum kita baca ni, faedah dia ma'ruf lah. Kalau kita dah faham dah takrif, faedah yang pertama tadi kita tahu ma'rifatu ar-radha'il wal qaba'ih. Kita boleh tahu apa sifat-sifat yang buruk, apa sifat-sifat yang tak elok. Wa ma'rifatu al-fadha'il. Kita boleh tahu sifat-sifat yang baik yang dikehendaki dan dituntut oleh syarak. Yang keduanya kita boleh tahu ma'rifatu kaifiyah. Boleh tahu cara bagaimana untuk buang sifat-sifat itu dan cara bagaimana untuk isi sifat-sifat yang mulia. Ini peringkat al-ma'rifah, pengetahuan. Peringkat al-amal, sebab tu banyak tiba soalan, adakah perlu kepada guru, perlu kepada syekh-syekh ataupun sekian-sekian. Cara mudah dia tersebut memang dari segi yang al-kamal, yang paling sempurna. Yang paling sempurna, eloklah kita duduk di bawah didikan dan latihan dulu latih. Faham?
Ini yang asli, yang asalnya. Soal Rasulullah tu, Rasulullah jadi yang didik sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat didik tabi'in, tabi'in didik tabi'in, sampailah kepada kita sekarang ni. Jadi nak dapat yang sempurna mesti duduk di bawah latihan guru. Cuma yang berlaku pada zaman kita hari ini, masalah ni masalah penentuan guru tu. Ini masalah yang berlaku. Bagaimana bidang-bidang hadis pun ada orang-orang yang buat hadis maudhu', dalam tafsir pun ada tafsir-tafsir yang salah. Begitulah juga dalam masalah tazkiyatul anfus ni, ada judul-judul yang sebenarnya bukan kelayakan sekali, tak kelayakan pun, cuma mendakwa jadi judul latih. Ini masalah yang kita berhadapan sekarang ini, di zaman ini. Yang ini tidak boleh diingkarlah. Benda ni benda yang wakil, yang berlaku. Sebab tu ulama-ulama panduan yang dia bagi, dia kata al-aslu, didiklah dia kita untuk ma'rifatul syar'i, ngaji syarak. Cari guru-guru yang boleh mengajar kita hukum syarak. Itulah guru kita. Cari guru yang boleh bagi kita kenal Allah Ta'ala. Cari guru yang boleh ajar kita cara untuk tunaikan perintah Allah Ta'ala. Itulah kita punya guru kita. Kita punya pemandu untuk jadi orang yang sampai Allah Ta'ala. Nanti kalau ada soalan kita jawab lagi lah. Masyarakat umum dia faham, dia punya samarah dia, kaedah dia salahu ahwalil insan. Natijahlah sekali boleh bawa kepada kebaikan keadaan manusia lah. Ta'rif ni pun dia ambil daripada faedah ni, dia ambil daripada fawaid makiyah. Al-istimdad, inilah penutup. Yang ni ramai orang madrasah yang lagi satu, saya sebut nama lah. Ini akan menjawab soalan pada madrasah itu yang menolak tasawuf. Golongan-golongan yang tolak tasawuf ni, dia kata tasawuf ni tidak ada asal daripada Quran dan Sunnah. Tasawuf ni dia kata ambil daripada amalan ulama-ulama, bukannya daripada Rasulullah dan bukannya daripada sahabat. Ambil daripada Imam Ghazali, ambil daripada Sayyidina Abdul Qadir Jalani, ambil daripada Sayyidina Abu Hasan Syazuli. Jadi dia tak mau orang ni. Dia kata ini bukan daripada Quran dan Sunnah, ini manusia biasa saja. Ini salah satu syubhat yang disebut oleh golongan-golongan tolak tasawuf. Jadi istimdad menunjukkan kita tentang cara tarbiyah ni tadi. Cara latihan tadi dia diambil daripada siapa? Diambil daripada yang pertama, ni ana rakal satu-satu daripada kitab karangan Syekh Hari Jumaah. Disebut at-tasawuf ilmun mabniyun 'ala al-kitab was sunnah. Asal dia tetap Quran dan Sunnah. Sebab Rasulullah yang start ajar dulu. Ajaran sesuatu direkodkan. Allah Ta'ala sebut dulu dalam Quran. Contoh anda nak sebut contoh lah, apa contoh panduan pendidikan manusia disebut dalam Quran. Al-Quran sebut kita ambil hadis lah, hadis. Kita ambil hadis. Yang ni jelas tadi. Terus sebut siapa-siapa yang solat subuh sebanyak 40 kali secara berjemaah, Allah Ta'ala akan